Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Cikgu Aziz fungsi majlis pada malam ni. Saya hormati seluruh pelitan kuasa surau, para jemaah dirahmati sekalian. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Macam sebut tadi lah, kita hidup atas muka bumi ini hidup dalam perjalanan. Bukan kita berhenti di sini, kita singgah sekejap. Singgah sekejap. Semua berjalan dalam keadaan untuk singgah. Nabi kata, perumpamaan kita atas dunia seumpama orang musafir. Tiba-tiba bertemulah satu batang, satu pohon kayu, masing-masing berteduh bawah pohon kayu tersebut, menghilangkan penat lelah masing-masing. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang berehat, sampai masa kita akan terus perjalanan. Semua kita akan terus perjalanan kita. Lepas ni pergi satu lagi alam, namanya alam barzakh ataupun alam kubur. Lepas alam barzakh, kita pergi pula satu lagi alam ni panggil alam mahsyar. Lepas alam mahsyar pergi lagi, tak habis lagi rupanya, pergi lagi, dia panggil alam akhirat. Hujungnya ialah dua simpang, satu syurga, satu neraka. Jadi itulah perjalanan hidup manusia. Asal kita daripada syurga, orang beriman, Allah akan balik kita ke syurga mudah-mudahan. Kerana Allah Ta'ala dilahirkan kita dalam keadaan dua sifat, dua benda. Satu jasad yang berhajat makan minum, kena pakai pakaian, kalau sakit kena makan ubat. Ni jasad. Jasad ni kita kena jaga. Tiap-tiap hari kita mandi, kita buh bedak lah, buh gencu lah. Orang perempuan lah, lelaki jangan. Buh gencu lagi, buh rambut ada dah, buh pijak rambut lagi. Untuk jaga jasad. Supaya jasad ni biar segar. Roh pun begitu. Roh kita pun dia perlu makan juga. Ini majlis makanan rohani ni. Majlis ilmu ni panggil makanan bagi rohani kita. Jiwa kita dia kena tenang, kena sabar, kena istiqamah dalam perintah Allah Ta'ala. Jiwa ni dia nakkan kedamaian, ketenteraman. Dia perlukan makan minum juga. Sebagaimana jasad kalau sakit, kita kena ada hospital untuk rawat. Roh kita pun sama. Ada orang penyakit dia sombong. Ada penyakit iri hati. Ada penyakit takabur. Ada penyakit sum'ah, rasa dia hebat pada orang lain. Berbagai-bagai penyakit dalam jiwa kita, macam-macam jenis penyakit. Sebagaimana jasad ada hospital untuk rawat, roh ni masjid ni tempat rawat dia. Surau lah. Sebab tu kata Nabi, fazakir innama anta muzakkir. Ya Muhammad, berilah tazkirah, beri peringatan. Kerana tugas kamu ialah beri peringatan. Nabi tidak ditugaskan untuk memaksa manusia beriman, tak. Tugas Nabi ialah beri peringatan. Alhamdulillah, maka atas sifat tazkirah itulah kita berimpun. Kerana masjid-masjid ni di antara tanda-tanda akhir zaman, kata Nabi, masjid cantik tapi kosong. Melawar masjid jadi tempat pelancongan. Orang ambil gambar, lawarnya tulisan, lawarnya ukiran. Tapi kosong daripada majlis-majlis ilmu, kosong daripada berjamaah. Saya ingat ni suasana akhir zaman. Alhamdulillah, kita di sini kita jaga semayang berjamaah dan kita jaga rumah Allah Ta'ala. Sepatah kata guru saya waktu saya belajar di sekolah dom dulu, dia kata, sesiapa yang dunia pun Tuhan tak pilih sebagai tetamu, jangan mimpi nak jadi tamu Allah di akhirat. Dunia pun Tuhan tak pilih sebagai tamu. Kita pagi-pagi bila kita lapar, kita pergi kedai cari makan. Bila kita nak pos surat, kita sanggup baris di pejabat pos, kita sanggup pergi ke bank, sanggup pergi ke mana-mana. Pasal apa? Kerana kita berhajat sesuatu. Demikian juga kita berhajat pada Allah. Bila kita berhajat pada Allah, kita jadi tetamu Allah dunia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita kekal sebagai tamu Allah di akhirat, insyaAllah. Sahabat-sahabat semua, saya duk cadang malam ni untuk ambil satu hadis ke-25 daripada kitab ni yang duduk situ je. Mungkin tuan-tuan dah khatam dah kitab ni. Hadis 40, Ustaz Mustafa Abdul Rahman. Kitab ni lama.
Saya waktu kecil-kecil dulu saya dah baca kitab-kitab ni. Dah tengoklah ulang kaji bagus kitab ni. Dicetak terakhir tahun 2000. 23 tahun baru ni. 23 tahun dah ngomong kitab ni, tua pada kita dah. Baik, hadis ni hadis ke 25. An Abi Zarrin radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah zahaba ahlud dasur bil ujur zahaba ahlud dusuri bil ujur yusallun kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun in bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amara bil ma'rufi wa sadaqah wa nahaa 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aita law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun fakazalika iza wada'aha fil halal kana lahu ajrun rahu Muslim. Ni hadis Abu Zar. Abu Zar ni sahabat Nabi yang pernah pensankan takutkan Allah. Abu Zar ni hebat. Tapi satu hari Abu Zar ni Nabi pernah sebut kesian Abu Zar. Abu Zar ni dia kalau dia berurusan dia slow sikit. Abu Zar ni pernah mari jumpa Nabi. Ada satu jawatan kosong zaman Nabi, dia minta ke Nabi, ya Rasulullah berilah saya jawatan tu. Nabi tengok-tengok dia. Nabi kata, ya Abu Zarrin innaka dha'ifun. Ya Abu Zar, kamu ni lemah. Wa innaha amanatun. Jawatan-jawatan ni satu amanah Allah. Yang bukan benda nak bangga. Jadi yang berhormat yang buat bukan benda nak bangga, tuan-tuan. Jawatan ni amanah Allah. Melainkan kamu ambil kata Nabi kerana kamu layak dan kamu mampu tunai amanah. Dua. Ada orang layak tapi tak tunai amanah. Ada orang dia mampu tunai amanah, dia layak. Kata Nabi, maka itulah tanggungjawab. Abu Zar radhiyallahu anhu sahabat Nabi, kata Abu Zar bahawasanya segolongan manusia daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Zar, sahabat-sahabat mari jumpa Nabi, lalu kata sahabat, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Sahabat-sahabat mari jumpa Nabi. Lalu kata, ya Rasulullah, zahaba al-dusur bil ujur. Beruntunglah orang kaya, ya Rasulullah. Dia akan dikumpulkan nanti di akhirat dengan pahala-pahala sedekah dia. Dia sedekah. Orang kaya boleh sedekah, boleh remuk, boleh masjid, boleh pergi umrah, boleh pergi haji, rata-rata boleh buat. Orang miskin ni, sahabat-sahabat Nabi ni, Abu Zar ni bukan orang senang. Ramai. Kalau kita pergi Masjid Nabi Madinah tu, di belakang Masjid Nabi itu makam Nabi SAW. Di belakang makam Nabi itu rumah Aisyah. Rumah Aisyah. Di belakang tu, belakang dinding tu ada satu lebih kurang sing ini. Lebih kurang 2 kaki setengah. Simen lebih kurang dalam 20 kali 20. Mungkin 30 kali 30. Itulah tempat sahabat-sahabat Nabi orang miskin duduk situ. Dia panggil Al-Suffah. Al-Suffah ni Abu Hurairah, Bilal bin Rabah. Ini sahabat-sahabat Nabi yang susah ni. Mereka tengok orang mari jumpa Nabi macam-macam. Ada yang mari jumpa Nabi ni orang senang. Dia perhati, ya Rasulullah beruntunglah orang kaya. Dia boleh bersedekah, boleh remuk esok di akhirat. Mestilah pahala dia lebih pada orang lain. Kemudian, yusallun kama nusalli. Dia semayang macam kita juga semayang. Kita semayang, orang kaya pun semayang juga. Wa yasumun kama nasum. Dan mereka juga berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa tasaddaquni fuduli amwalihim. Tapi dia boleh bersedekah dengan harta dia, Rasulullah. Sedangkan kami tak boleh sedekah. Kami orang susah, orang miskin tak boleh sedekah macam dia. Jadi sahabat Nabi ni dia bukan dengki dengan hidup dunia. Dia dengki dengan pahala. Pahala di akhirat. Atas dunia dia tak dengki. Tapi dia rasa untunglah orang kaya. Dia semayang, kita semayang. Dia sedekah, kita puasa, dia puasa. Tapi dia boleh bersedekah, kita tak boleh sedekah. Jadi rugilah di akhirat besok. Qala, lalu kata Nabi, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun?
Ya. Apakah, ya, bagaimana kalau Allah jadikan bagi kamu apa yang kamu beri itu kamu lakukan sebagai pahala sedekah? Tak tak. Apa yang kamu buat Tuhan beri pahala sedekah sebagaimana orang kaya boleh sedekah? Tentulah tak. Ya. Orang kaya nak dapat pahala sedekah, dia kena bersedekah. Kata Nabi, kamu nak tak? Ya. Kalau sekiranya Allah jadikan bagi kamu, ya, dapat pahala sedekah sebagaimana orang kaya. Ya. Lalu kata Nabi, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap kalimah tasbih, subhanallah, 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 subhanallah tu, kamu dapat pahala sedekah. Kenapa sedekah, tuan-tuan? Ya, kenapa sedekah? Kenapa tidak jihad? Kenapa tak berjuang? Kenapa pahala sedekah? Sahabat-sahabat Nabi ni tentang masalah tentang pahala sedekah. Sedekah ni lah benda yang paling penting sekali dalam hidup amalan kita. Manusia yang kata Allah Ta'ala dalam ayat Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau Allah tangguhkan sikit amal umur kita, kita nak buat apa? Ya. Pakcik sepatut mati esok hari Jumaat. Mati hari Jumaat, jangan malam ni lah, besok lah. Mati pukul 11 esok. Tak tahulah siapa. Ya, saya dulu pergi ceramah di Masjid Tanjung Api. Ya, lepas kuliah salah, Insya Allah salah. Ya, gurau lah, ada seorang pakcik tu gurau. Ya, balik rumah masing-masing, makan, tidur. Pagi besok, kata saya sematan semain subuh. Datang-datang, jemaah kata Ustaz, Pakcik Awang meninggal. Saya kata malam tadi ada. Dia kata adalah, tak mati lagi. Pukul 11 malam tadi meninggal. Saya kata Masya Allah. Lepas Isyak tu bergurau lagi tu lah. Bersalam masih bergurau lagi. Ya. Dululah malam ni tak tahu siapa. Tapi tidaklah setiap kali ceramah ada orang mati, tak ada. Maknanya tu sekalian, ya, kita ni tak tahu. Ya. Kata Allah Ta'ala, kalau Allah tangguh panjang sikit lagi umur kamu, apa nak buat? Okey, kata Allah tambah sejam lagi. Kalaulah Allah tangguhkan sedikit amal ajal kamu, apa nak buat? Fa'as-saddaqa, aku akan sedekah. Sedekah tu. Saya diingatkan, saya akan bertobat pada Allah. Saya akan minta ampun pada Allah Ta'ala. Saya nak bayar hutang. Kalau Allah panjangkan sejam lagi, nak buat apa? Ada tak orang panjang sejam lagi, nak kahwin seorang lagi? Ada? Tak ada. Nak tobat mungkin. Kita dan mungkin nak qada semayang ke, nak qada puasa ke, nak minta maaf pada semua kawan-kawan ke, nak minta maaf pada semua, nak tinggal wasiat, rupanya tak. Rupanya bukan itu. Ya. Ni Allah sendiri sebut. Kalau Allah panjang sikit, fa'as-saddaqa, aku nak sedekah. Sedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan jadi hamba Allah yang soleh. Tak nak dah buat maksiat, tak nak durhaka pada Allah. Nak jadi hamba Allah yang soleh. Ya. Kita dengan umur 5-60 tahun ni, tak ada benda dah tahun sekian. Ya. Ujung kita ni 40 tahun dia menurun. Macam naik bukit lah. Naik sampai 40 tahun dia menurun. Ya. Titik perubahan kita matang dalam bertindak 40 tahun. Ya. Bila sampai 40 tahun, dia mula menurun. Sikit. 40 ke 50, dia lambat turun tu. 50 ke 60, laju sikit. 60, laju benar. Masuk 60 tu rasa betul. Saya 63 dah. Ya. Rasa baru je hidup. 60 dah. Ya. Tapi memang umur yang paling sedap di atas dunia 30 ke 40 tahun. Ini umur ahli syurga. Ya, 30 ke 40 tahun. Paling seronok sekali hidup. Ya. Tapi bila masuk 40 dia mula menurun. Mula ada dah. Sikit ada dah. Masuk 60 banyak dah. Ya. Mata tak apa nampak. Cakap perlahan tak dengar, cakap kuat kecil hati. Umur 60 tahun, seorang makcik panggil. Dia panggil suami di depan saya. Oi, mari. Oi.
Saya kata janganlah panggil hoi. Dia kata tu bukan dengar tu kata dia. Suami dia bukan dengar kata dia. Saya kata tak dengar lah panggil hoi. Try panggil abang. Dengar selalu. Umur 60 tahun. Apa nak buat dia sedekah. Sebab tu kata Allah, kata hadis Nabi ni, kata Nabi, ya, apa yang kamu buat suka tak kalau Allah bagi pahala sedekah? Kenapa sedekah? Pertama, sedekah Allah ampun dosa. Dengan sedekah Allah ampun dosa kita. Dengan sedekah Allah ganti baik harta kita. Dengan sedekah Allah berkati keluarga kita, anak-anak kita. Dengan sedekah Allah murahkan rezeki. Ya, sebab tu kadang orang susah ni, minta maaf lah. Ya, kita bukan senang juga pun. Ya, orang yang susah cuba tanya dia, dalam minggu ni banyak mana sedekah? Ya. Seminggu ni pernah sedekah, ada sedekah ke tak? Ya. Beritahu dia kalau nak senang sedekah. Dia rezeki kita ni tertunda ni sebab tak sedekah ni. Umpama bila air hujan, air longkang tu penuh, kita pun kenapa air tak mengalir? Kita pun pusing keliling rumah cari pasal apa air tak mengalir. Rupanya sebatang lidi je. Lidi tu tercacak, kemudian daun-daun lekat pada dia. Ya, lekat, akhir tak mengalir. Tarik lidi tu, terus jalan. Rupanya dia sedekah saja, rezeki dia mau terus mari. Ya. Sebab tu sedekah ni dia pahala besar. Ya. Sehingga Allah sebut, kalau Allah panjangkan sikit umur, fa'asaddaqa, aku nak sedekah hartaku ya Allah. Hingga disebut dalam hadis Nabi pun, kalau kat orang tu nak mati, ya, dia kata, dia wasiat ke anak dia kata kalau ayah mati, ayah sedekahkan semua harta ayah ni fi sabilillah. Semua sekali. Ni anak dia dengar ni. Pak saudara dengar, semua dengar. Semua tu banyak mana? 1/3 saja. Walaupun mulut dia ucap semua. Ya. Sama juga kalau dia kata kalau ayah mati tanah ni ambil ke awak, anak ni. Tanah muda ni ambil anak muda. Tak pakai. Ya. Kerana tidak boleh wasiat, ya, kepada waris. Kerana waris ni ada hak harta pusaka dia sendiri. Ada bahagian yang Allah dah tentu. Ya. La wasiyatan li waris. Tidak boleh wasiat pada waris. Kerana waris ada hak dia. Kecuali bagi waktu hidup. Bagi betul. Jangan kata kalau ayah mati, tanah ni awak punya. Ayah, tak boleh. Itu tak sah. Kecuali waktu hidup bagi terus. Tanah ni ambil, pindah nama, ambil awak punya. Tanah ni awak punya, bagi masa hidup. Tu tak apa. Tapi kalau dia wasiat, tak boleh. La wasiatin waris. Kerana tidak boleh wasiat kepada waris. Kerana waris ada hak harta pusaka dia. Ni kadang-kadang balah ni. Balah kerana balah adik-beradik ni kerana ayah cakap betul dekat dia nak mati hari tu. Rumah ni kau punya. Tanah tu kau punya ke? Awak tak ada. Balah lah. Pasal apa? Kerana waris ada hak bahagian masing-masing. Ya Allah tentukan. Ya, jadi sebab tu bila seorang tu meninggal dunia, paling tak sekali pahala sedekah dia. Sedekah ni, dengan sedekah Allah ampun dosa. Ya. Istighfar Allah ampun dosa. Tapi sedekah, pahala pun dapat, dosa diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap kali subhanallah, 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 dapat pahala sedekah. Sebab tu kita lepas semayang, Nabi kata siapa-siapa lepas semayang fardu, dia ucap subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali, jadi 99. Dan yang ke-100 nya Allah Akbar kabira wa hamdaka katsira, nasaya Allah Ta'ala akan mampunkan semua dosa-dosa dia. Sebab tu kita jaga zikir ni lepas semayang, kita buat 33, jangan kurang. Sebab tu kalau waktu kita berzikir, jangan lock Tok Imam je. Setengah-setengah Tok Imam tu dia laju. Subhanallah 3 lah. Mulut baru 1. Jari dah 3 lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kena cukup 33. Lebih tak apa. Jangan kurang. Sebab tu Nabi setahun lagi, Nabi buat kuliah kepada kaum muslimat, kaum ibu. Nabi kata zikir yang paling Allah kasih sekali ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ni zikir yang paling Allah kasih. Ya. Sambil-sambil berzikir kata Nabi, gerakkanlah jari kamu.
Gerakkan jari subhanallah, 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 subhanallah. Gerakkan jari. Pasal apa? Supaya jari kamu jadi saksi depan Allah nanti di akhirat. Kita gerak jari itu cakap di akhirat ni. Macam surah Yasin kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan kita akan bercakap. Jadi sambil-sambil kita duk goreng bawang ke goreng ikan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak payah pakai duit, tak payah belanja, tak payah harta, sambil-sambil. Sambil-sambil tumuk sambar tu, subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Ada orang kadang-kadang tengah sebut sampai suami kata, aku nak keluar ni. Keluar. Nak marah suami tak berani. Hancur, lebur sambar tu. Subhanallah. Dan hadis lain dia kata, subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wa ardh. Siapa-siapa dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, pahalanya memenuhi antara langit dengan bumi. Besar pahala dia. Itu pahala zikir. Tapi orang beriman, dia sebut subhanallah, dapat pahala sedekah. Pahala subhanallah dapat juga. Diganti dapat pahala sedekah. Kenapa sedekah? Kerana sedekah tu diganda-ganda, berpuluh kali ganda, 700 kali ganda. Ni tuan-tuan sekalian di Quran. Quran ke kitab kita ni, banyak mana pahala yang tulis. Quran ni orang cetak ni. Masya Allah. Quran ni asal dulu tak ada baris. Sebab Quran ni dia bukan wahyu turun kertas. Quran ni Jibril baca ke Nabi, Nabi tu ingat, Nabi baca para sahabat, sahabat tu hafal. Jadi dalam bentuk perkataan. Beza dengan suhuf tu layan. Quran ni Jibril baca ke Nabi. Sanukri'uka fala tansa. Allah Ta'ala berfirman, Allah bacakan Quran pada Nabi dan kamu tak akan lupa. Tak akan lupa. Sekali Jibril baca, Nabi tak akan lupa. Sebab tu Quran ni boleh hafal. Buku tak boleh hafal tuan-tuan. Buku payah nak hafal. Quran boleh hafal. Nak hafal buku payah. Kemudian sebab tu bila dia setiap kali kalimah, macam kita baca Bismillahirrahmanirrahim ataupun Alif Lam Mim, Nabi kata, aku tak kata Alif Lam itu satu huruf. Alif satu huruf, Lam satu, Mim satu huruf. Alif Lam Mim, tiga huruf. Bermakna setiap satu huruf 10 kali ganda pahala dia. Alif Lam Mim tu 30 pahala. Ada seorang sahabat Nabi lalu dengan seorang sahabat lain. Sahabat ni dia baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mari jumpa Nabi, dia kata Allah. Pakcik tu duk Qul Allah je. Macam kita lah, Qul Allah manjang. Kat pertama Qul Allah, kat kedua Qul Allah juga. Daripada kecil paktu, inna a'tayna Qul Allahu ahad. Seolah meremehkan. Nabi kata, kamu tahu tak? Siapa baca Qul Allah sekali sama 1/3 Quran. Dia baca 3 kali Qul Allah sama pahala sekali khatam Quran. Pahala lah, fadilat. Sama tak dengan orang baca betul? Tak sama. Orang tengok bola di stadium dengan tengok bola online secara langsung. Sama tak? Go sana, dalam telefon kita pun go juga. Sama. Dari segi jumlah jaringan, siapa, skor sama. Tapi suasana lain. Sebab tu walaupun secara langsung TV buat, stadium penuh juga. Pasal apa? Suasana tu kita tak dapat. Kita pergi stadium, kita boleh tempik gol. Semua orang tempik. Cuba tempik di rumah seorang. Gol. Mak kata, buang terbiak dia bapak mungkin. Suasana lain. Qul huwallah 3 kali, memang pahala fadilat 1 kali Quran. Tapi sama dengan orang baca Quran betul? Tak sama. Jadi kata Nabi SAW, setiap tasbih itu hendaklah dia mendapat pahala sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kata, bila kamu dapat berita gembira, takbirlah. Sunat takbir ni, ada orang pelekeh-lekeh takbir. Nabi kata, bila kamu dapat berita gembira, takbirlah. Satu hari Nabi SAW dapat berita, tiba-tiba kata, Allahu Akbar. Sahabat terkejut. Kenapa ya Rasulullah?
Nabi berita musuh yang hebat lawan Islam meninggal dunia. Nabi takbir. Dapat berita gembira, takbir. Allahu Akbar. Ya. Kenapa? Anak luluh periksa. Ayah takbir. Duk kecak Allahu Akbar suami. Kenapa? Boleh kahwin seorang lagi. Takbir juga. Contohlah. Berita gembira, takbir. Yang kedua, sujud syukur. Tuan-tuan sekalian, sepanjang hidup kita 50-60 tahun ni berapa kali kita sujud syukur? Sepanjang hidup kita ni 50-60 tahun ni berapa kali kita sujud syukur pada Allah Taala? Mak cakaplah ada orang tak pernah sekali pun dalam hidup dia. Padahal dia dapat berita gembira tu macam-macam. Ya, dapat berita naik pangkat, dapat berita naik gaji, ya, dapat berita gembira macam-macam. Ya. Sebab tu bila kita dengar berita gembira, kita laung kegembiraan dengan takbir. Ya. Bila dengar Islam menang, sahabat-sahabat kita di Gaza, ya, umpamanya diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala, Allahu Akbar, kita bertakbir sambil kita doa dan sujud syukur pada Allah Ta'ala. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah juga dapat pahala sedekah. Hadis ni Nabi nak beritahu sahabat-sahabat yang miskin ni, orang susah ni, kamu jangan risau. Orang kaya dapat sedekah dengan dia bersedekah. Habis duit dia keluar. Simpanlah sebenarnya. Simpan. Ya. Cuma bila kita simpan, memang tak ada pada kita. Ya. Macam kita ke bank lah. Duit ada 100, masuk bank, simpan dalam akaun kita. Ada duit pada kita? Tak ada. Duit mana? Dalam akaun kita. Orang sedekah pun sama. Kita simpan. Siapa pegang akaun? Malaikat. Malaikat tulis terus. Pakcik, RM100. 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 Tetapi, orang yang tak boleh bersedekah dengan harta, dia dengan zikir dapat pahala sedekah. Ya, setiap tahmid, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Ucapan kalimah pertama yang diucap oleh makhluk ialah alhamdulillah. Nabi Adam AS bila Allah ciptakan dia, jasad tak lega apa-apa. Ditiupkan roh. Ditiupkan roh, hidup. Lalu dia bersin, riwayat, maka dia kalimah pertama ucap alhamdulillah. Ya. Kalimah alhamdulillah. Kita ni betul-betul biar lahir daripada hati. Alhamdulillah, dengar alhamdulillah daripada hati kita. Ya. Sebab sikit sangat orang bersyukur pada Allah. Betul, hari ni tak ramai orang bersyukur. Ya. Kadang-kadang apa dia dapat tu, dia rasa tak ada apa. Dia rasa yang orang lain hebat. Dia rasa lebih yang orang lain dapat. Yang dia dapat, dia tak rasa nikmat. Ya. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat kita yang ialah di Palestin mana. Ya. Kita tengok berita-berita yang sampai pada kita, Masya Allah. Hebat mereka ni. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dia mungkin tuan-tuan juga tengok. Seorang budak umur dalam 5-6 tahun. Ya. Mari bertemu dengan seorang wartawan. Ya. Dia cakap wartawan, dia kata, pakcik, saya ni ada benda nak minta tapi saya malu sangat. Ya. Saya ada benda, ada hajat, ada nak minta benda tapi saya malu. Kata wartawan tu, beritahulah apa. Dia kata, pakcik ada makanan tak? Saya dah 3 hari tak makan. Masya Allah. Budak umur 5-6 tahun. Wartawan tu ada bagi makanan. Terima kasih banyak. Ini untuk adik saya. Tuk balik untuk adik dia. Ya. Sebab tu sekarang ni kita cuba cari dana, kita masak tiap-tiap hari untuk 2,000 lebih. Tiap-tiap hari sekarang daripada Malaysia, sumbangan tuan sekalian, kita hantar, kita beli makanan, kita masak kawah besar dalam puyuk, kita agihkan. Ya. Tak apalah, nak tunjuk pada kita nikmat yang Allah bagi pada kita ni perlu kita syukuri dengan ucap alhamdulillah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir yang paling berat timbangan akhirat ialah la ilaha illallah. Zikir yang paling berat timbangan la ilaha illallah. Ya. Hingga la ilaha illallah ni, kalau letakkan satu neraca dunia ni, berat lagi kalimah la ilaha illallah. Ya. Dan setiap tahlil Nabi kata dapat pahala sedekah. Kemudian wa amrin bil ma'ruf sedekah. Kamu suruh yang baik juga dapat pahala sedekah. Suruh benda baik. Ya. Suruh anak kita ngaji, suruh kebaikan, benda-benda baik. Kemudian wanha an munkarin sedekah. Kamu cegah mungkar juga sedekah. Kerana orang Islam ni bukan hanya suruh buat baik, mungkar ni kena cegah.
Sebab maksiat mungkar ni dia merosakkan. Ya. Cuma kadang-kadang ada orang dia tak nampak rosak dia. Sebab rosak ni bukan rosak terus. 10 tahun akan datang. 5 tahun akan datang. Hari ni bila media terbuka, media baru ni, online semua, internet semua, kita dah tak boleh nak cegah. Okay? Nak cegah. Dulu televisyen kita boleh kawan. Tapi sekarang internet tak boleh kawan. Dulu nak post surat berminggu-minggu. Sekarang dah online terus. Bukan hantar mesej je, siap gambar lagi. Sampai tahap dia berkenalan, dia pergi. Orang yang dia tak pernah jumpa pun. Saya jumpa seorang budak perempuan nak pergi ke Afrika kerana berkenalan dengan seorang lelaki Afrika, sanggup nak pergi ke Afrika. Saya kenal ke dia? Kenal dalam media. Masya Allah. Sampai sana kena jual pun tak tahu. Dan berapa ramai orang Malaysia yang terpengaruh akhirnya jadi sedikit jiwa perdagangan manusia. Asal minta kerja di Singapura, dia minta kerja, dapat kerja, diterima bekerja. Setelah diterima, dia hantar kursus. Hantar kursus ke mana? Hantar kursus di Thailand. Selama sebulan kursus. Pergi ke Thailand, bayar gaji tiap-tiap bulan. Rupa dah kena jual dah. Sampai di Thailand, dipindahkan ke Laos, ke Kemboja, dah jual dah. Ada 1,000 lebih lagi rakyat Malaysia yang jadi mangsa sedikit penipuan, scammer. Sekarang ni tipu hidup sekarang ni. Kadang telefon ditahan kereta ni saya nak tarik kereta sebab pakcik tak bayar. Kadang-kadang di telefon dia kata saya daripada Jabatan Hasil dan Negeri, pakcik tak bayar cukai. Ini boleh cakap dengan pegawai, ni cakap dengan polis, padahal sebelah tu je. Sedikit penipuan. Ramai. Sebab tu sekarang ni kena awasi. Kena awasi betul-betul. Sebab anak kita dia masuk bilik, dia berkomunikasi dengan siapa kita tak tahu. Saya ada seorang kawan. Anak dia ni bukan banyak cakap pun. Dia rumah masuk bilik lepas SPM. Satu hari beritahu ayah dia nak pergi jihad di Syria. Lagi perang di Syria. Saya kata, dia pujuk anda tak? Tekad nak pergi dah. Tekad ada orang tanggung apa semua. Masya Allah. Nak pergi perang dengan siapa? Nak pergi mana? Ada satu kes, orang faham. Orang jantut. Pergi. Konon nak pergi ke Syria. Sampai dibawa ke Iraq. Sampai di Iraq, semangat nak mati syahid. Akhir orang pasang bom, pergi bom mana? Bom balai polis. La ilaha illallah. Ini kena jaga. Kerana semangat tanpa ilmu ni bahaya. Semangat melulu tanpa ada panduan. Tak tahu nak pergi sokong belah mana. Kadang-kadang perang ni perang proksi je. Di belakang ni kuasa besar. Orang lain dia perang depan. Macam kita penjajah marilah. Penjajah laga-lagakan kita. Belakangnya orang putih. Dia tak ke depan. Yang depannya orang kita. Lepas tu mak kilau lari dia rasa lagi. Pasal apa? Sebab dia tak nak perang sama-sama Islam. Dia katakan lawan pun orang Melayu juga. Tapi yang bekerja ni belakang ni orang putih. Jadi benda macam ni lah. Kadang-kadang sebab tu bila kita tengok suasana. Kata Nabi SAW balik pada kita, kamu suruh yang ma'ruf dapat pada sedekah. Kamu cegah mungkar pun dapat pada bersedekah. Wa fi bid'i ahadikum sadaqatan. Dan seorang suami melakukan hubungan kelamin dengan isterinya pun dapat pada sedekah. Suami melakukan hubungan dengan isteri dia pun dapat pada sedekah. Qala, bila Nabi kata demikian, sahabat kata, ya Rasulullah, ara'aitum law wada'aha fi haram. Qalu ya Rasulullah, iya ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, takkanlah seorang suami melakukan hubungan dengan isteri dapat pahala juga. Boleh pahala juga ke Rasulullah? Kata Nabi, ara'aitum law wada'aha fi haram. Apa pendapat kamu kalau sekiranya seorang lelaki itu dia melakukan zina dengan wanita lain, dibuat benda haram, akan alaihi wizrun, dapat dosa tak?
Ya. Maka kata sahabat, tentu dapat dosa ya Rasulullah. Fakazalika iza wada'a fi halalin. Demikian juga oleh kerana dia melakukan hubungan dengan cara yang halal, ya, maka kana lahu ajrun, dia pun dapat pahala. Kalau waktu itu dia berzina, dia dapat dosa. Tapi dia tak berzina. Dia hubungan dengan isteri yang halal bagi dia, maka dapat pahala sedekah. Jangan lupalah malam ni. Dapat pahala sedekah. Ya. Tapi sedekah pahala banyak lagi lah pahala-pahala. Hadis ini sebenarnya nak tunjuk pada kita, jangan rasa kecewa dengan apa yang ada pada kita. Ya, kadang-kadang kita duk banding. Ya, kita banding orang lebih senang pada kita. Kita rasa kita tak akan bersyukur. Kita banding orang lebih kaya, lebih senang, lebih mewah, lebih tu, lebih ni. Ya, tapi kalau kita banding orang lebih miskin, lebih susah, lebih teruk derita, lebih sakit, kita rasa Allah ringannya kita. Ya, betul, sebab tu kita sunat ziarah orang sakit, supaya dengan ziarah itu kita rasa nikmat sihat. Pergilah ziarah, ya, di ke kubur. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyatul kubur fazuruha. Awal-awal Islam Nabi tak benar orang ziarah kubur. Awal-awal Islam dulu Nabi kata, dulu aku larang kamu jangan ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarahlah. Kenapa awal-awal tak boleh? Sebab bercampur duduk dengan khurafat, benda kaut maruk di kubur. Ya, ada orang bayar nazar atas kubur, ada orang pergi mandi atas kubur. Ya. Tuan-tuan pergi ke Pulau Besar di Melaka kan. Pulau Besar Melaka kan ada kubur, orang panggil kubur wali-wali Allah, kubur keramat. Besar, panjang kubur dia. Mesti ingat daripada dia punya batu nisan dia daripada sini sampai dinding belakang. Ya. Ada 2 kubur, 2-3 kubur. Panjang. Ya. Satu depan ni batu nisan, satu lagi belakang. Saya tanya penjaga ni, besar ni korang? Dia kata, dak, kecil je. Habis kenapa besar? Ni khurafat lah. Untuk mendewa-dewakan orang mati. Orang mati tak ada apa dah. Ya. Hatta Nabi waktu Nabi wafat. Ya. Sahabat-sahabat tinggal jenazah Rasulullah. Tinggal. Yang urus jenazah Nabi, Sayyidina Ali. Dan keluarga Sayyidina Ali, keluarga Rasulullah, keluarga terdekat Nabi. Yang lain mana? Yang lain bangun pergi ke, ya, pergi satu tempat perimpunan, kan nak lantik pemimpin, nanti khalifah, pengganti Nabi. Tinggal jenazah Rasulullah. Ya. Pasal apa? Nak tunjuk baginda dah wafat. Ya. Tak apalah, Nabi dah wafat. Ya. Bahkan sembahyang jenazah Nabi SAW dibuat tidak berjemaah. Tidak berjemaah. Ya. Sayyidina Ali sembahyang, kemudian sahabat lain sembahyang, orang ni mari sembahyang. Ya. Sebahagian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dapat berita orang ramai sedang berkumpul untuk melantik khalifah. Ya. Ini penting. Sebab silap pilih pemimpin bahana. Ya. Pilih pemimpin siapa? Masing-masing. Orang Madinah kata kita pilih orang Madinah. Orang Mekah kata tak, kita pilih orang Mekah. Ya. Keluarga Nabi kata kita pilih Sayyidina Ali. Ya. Siapa nak pilih siapa ni? Semua layak belaka. Semua jamin syurga oleh Nabi SAW. Semua hebat-hebat belaka. Ya. Sayyidina Abu Bakar datang. Ya. Tinggal jenazah Nabi pergi. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya, orang yang paling layak berdasarkan hadis Nabi, ya, ialah, ya, orang kaum Quraisy. Nabi kata, al-a'immatu min Quraisy. Pilihlah ketua kamu di kalangan kaum Quraisy. Ada hadis. Ya. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku fikir orang paling layak sekali Sayyidina Umar. Umar lah paling layak sekali. Pasal apa? Kan Nabi kata, kalau ada Nabi lepas aku, maka Umar lah Nabi dia. Kalau ada Nabi selepas Rasulullah, Umar lah Nabi dia. Ya. Kata Sayyidina Umar, tidak ya Rasulullah. Wahai Abu Bakar, tidak. Yang paling layak sekali kamu. Ya. Pasal apa? Waktu Nabi nak hijrah ke Madinah, Nabi berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Ya. Tidak hijrah dengan orang lain. Waktu Nabi sakit, ya, Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ini semayang masuk waktu dia ni. Ya. Nabi kata semayanglah dulu.
Ya, mereka tunggu Nabi, mereka tak nak semayang. Nak tunggu semayang bersama Nabi. Ya, kejap tu pingsan. Ya, bila Nabi jaga, Nabi kata dah semayang ke belum? Kata belum ya Rasulullah. Nabi semayang dulu. Ya, mereka tunggu lagi. Hingga bila Nabi jaga, pulih pada pingsan, ya, Nabi kata suruh Sayyidina Abu Bakar. Suruhlah Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ya, kata Aisyah, ya Rasulullah, ayah aku ni jiwa dia lembut. Ya, dia mudah menangis. Tangisannya kuat. Ya. Kata Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar. Ya. Suruh Sayyidina Abu Bakar juga. Kata Sayyidina Umar, berdasarkan hadis ni, yang layak di khalifah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar hulur tangan kamu. Abu Bakar hulur. Sayyidina Umar lah orang pertama. Aku dengan ini berbai'ah kamu jadi khalifah. Barulah Sayyidina Osman, sahabat-sahabat lain mari. Semua bai'ah. Lantik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Dan termasuk Sayyidina Ali bin Abi Talib bai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah. Ya. Jadi nak tunjuk pada kita dalam menyuruh yang ma'ruf kena ada. Cegah mungkar pun kena ada. Ya. Sebab hari ni dadah di Malaysia hampir semua kampung ada penagih. Hampir semua kampung. Dulu dadah teruk-teruk, sekarang ni air ketum. Ketum pula dah. Ya. Pakat minum ketum. Tok Imam dengan makmum pun ketum belakang. Tapi tidak tempat ni, tempat lain lah. Allah Rabbi. Saya pengurus satu Felda. Dia kata, Ustaz, saya minta Ustaz mari ceramah buat kuliah maghrib di satu Felda di Pahang ni lah. Saya kata, pasal apa beria sungguh ni? Dia kata, Ustaz, nombor ekor kuat benar. Ya. Judi nombor ekor ni. Saya kata, saya pergi pun orang berjudi tu bukan mari masjid. Saya kata, aku pengurus tu. Ya. Kaki judi tak mari. Dia kata, mari Ustaz. Mari. Saya kata, betul ke mari? Betul Ustaz, saya kenal dah kaki judi ni. Ya. Saya pun pergilah kuliah. Kuliah tajuk lain, lepas tu masuk bab judi. Sambil-sambil sebut bab judi, saya tengok adalah seorang dua tunduk. Sebut judi, tunduk. Sebut judi, tunduk. Saya pula, bila ditunduk, saya tengok ke dia je lah. Saya tengok dia tunduk. Rupanya ada juga. Sujud-sujud keluar nombor ekor. Duduk depan sekali. Sebelah kipas pula. Kipas termusih, tak ada nak ambil dah. Oh, terbang ke lain. Tengok, ni siapa pula punya ni? Allah Rabbi. Benda haram ni tuan sekalian, tidak akan membuah kebaikan. Ya. Nampak dapat duit, hakikat sebenar, dia merosakkan. Ya, dia merosakkan. Apa yang penting pada kita, 3 perkara lah. Berdasarkan hadis ni, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang jadi hakim di akhirat. Ya. Allah yang jadi hakim. Ya. Jangan kita rasa umur kita pendek, amalan kita kurang. Kita orang miskin, tak boleh bersedekah. Kita orang tak sihat, tak boleh beramal soleh. Tak. Yang akan jadi hakim Allah. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Ada orang miskin sedekah RM1. Ya. Nabi kata 1 dinar. Orang kaya sedekah 100 dinar. Aku nampak pahala dia berlomba-lomba. Ya. Bukan orang 100 sedekah 100 ni pahala dia jauh ke depan tak. Orang miskin RM1 besar bagi dia. Ya. Orang kaya RM100 apa sangat. Ya. Sebenarnya bukan jumlah siapa yang beri. Ya. 3 amalan yang kita kena segera. Ya. 3 amalan yang perlu segera. Nabi kata yang pertama, ya, segera semayang bila masuk waktu. Ya, walaupun ada hadis kita boleh takhirkan sikit subuh kerana beri masa kepada jemaah. Ya. Kemudian yang kedua, segerakan urus jenazah kalau sekiranya berlaku kematian. Ya, jangan tangguh lama-lama sangat. Kerana kata Nabi, kalau si mati ni orang soleh, beri segera nikmat kepada dia. Kebumikan segera. Kalau dia orang berdosa, na'udzubillah, segera ke bumi supaya bencana bala Allah tidak turun kepada orang lain. Ya. Yang ketiga, segerakan kahwin anak bila nampak nak kahwin. Yang anak tu dah rata, dah bawa lelaki tu, bawa perempuan rata dah pergi, naik motor sana sini, segerakan kahwin kata Nabi.
Tiga perkara Nabi suruh segera. Ya, insya-Allah. Ya. Kemudian yang kedua, selawat pada Nabi SAW. Seringkali saya sebut, jangan tinggal selawat sekurang-kurang 100 kali sehari. Ya, 100 kali sehari mudah je. Ya, 100 kali. Kenapa sebut 100? Nabi kata, siapa-siapa selawat pada dia sekali, Allah selawat pada kita 100 kali. Allah selawat. Kita selawat ke Nabi 10 kali, Allah selawat pada kita 100 kali. Ya. Orang yang dapat salam selawat pada Allah ni, waktu hidup, Khadijah seorang je. Khadijah. Waktu Khadijah nak wafat, masa tu kemuncak orang menentang Islam. Ya. Sampai Khadijah ni, Abu Talib baru meninggal dunia. Lepas tu Ibrahim anak Nabi meninggal. Khadijah pula sakit tenang. Khadijah ni kata, ya Rasulullah, kalau takdirkan aku mati, tak ada siapa nak bela kamu, tak ada siapa nak tolong kamu. Ya, kamu pergi galilah kubur aku, jualah tulang-tulang dia. Tu kiasan Khadijah pada Nabi. Sayangnya Nabi, sayang Khadijah pada Nabi, kalau tak ada siapa nak tolong kamu, tak ada siapa nak bantu, galilah kubur aku, jualah tulang-tulang dia. Kata-kata Khadijah tu, Jibril AS menghadap Allah, ya Allah, apakah kamu dengar kata-kata Khadijah? Lalu kata Allah Ta'ala, bahkan bisikan Khadijah pun aku dengar. Wa Jibril, sampaikan salamku pada Khadijah. Okay. Khadijah. Jibril turun, ya Rasulullah, Allah Ta'ala kirim salam pada Khadijah. Nabi beritahu, wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kamu. Masya Allah. Khadijah letak tangan atas dada dia. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Wahina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tak lama dia pun menembuhkan nama terakhir. Ya, sebab tu hebat Khadijah si Nabi SAW. Kita, macam ni kita dapat tu, selawat. Kurang-kurang 100 kali. Yang pertama, tubuhnya tidak akan soleh pindah ke di akhirat. Yang kedua, dia akan dibangkit daripada mahsyar bersama Nabi SAW. Yang ketiga, dia tidak akan terkena sifat munafik. InsyaAllah kita istiqamah jaga amalan yang mudah ni. Cuma yang payah kita nak istiqamah lah. Nak beramal boleh, tapi nak istiqamah tu payah. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadis yang kita baca pada malam ini, hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita beramal dengan apa yang kita baca, kita dengar pada malam. Wallahu alam. Saya sekarang telah dulu untuk malam ni, panjang cepat semula. Pada masa-masa akan datang insyaAllah. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.